Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel BookTube Adhika Chef Live. Kita kembali lagi bersama saya Adhika dalam channel YouTube Adhika Chef Live, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Okay. So hari ini, dan sebelum saya memulakan perbincangan saya yang lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat berpuasa kepada semua umat Islam di seluruh dunia, terutama sekali kepada yang rajin menonton video BookTube saya. So untuk video yang kali ini, saya akan membuat resensi satu buku yang pada saya agak menarik. Saya beli buku ni bulan lepas dan semua orang tahu. Saya rasa bukan semua orang lah, orang-orang yang rapat dengan saya, tak kisahlah di dunia nyata ataupun di media sosial, amat tahu yang saya suka puisi dan saya suka membaca buku puisi. Malahan dekat simpanan peribadi saya pun, buku-buku simpanan peribadi saya pun ada beberapa judul buku puisi yang saya suka baca. Untuk kali ini saya akan kongsi dengan anda satu buku puisi yang pada saya agak menarik. Buku ni sebenarnya dah terbit lama, tapi saya berminat untuk beli tahun ni dan saya telah membacanya. Buku ni memang sangat menarik perhatian saya. Dan saya rasa penulisnya pun saya tak pun nak perkenalkan lagi, sebab saya rasa semua orang amat kenal dengan penulis ni. So ini dia, buku 38 Poems of Puteri Balqis. Dan anda tahu siapakah gerangan penulis buku ni, iaitu seorang pelakon kanak-kanak, Puteri Balqis. Sedikit biodata mengenai beliau. Puteri Balqis adalah seorang pelakon kanak-kanak. Dia mula berlakon sekitar tahun 2011 ketika berusia 4 tahun. Dan pernah memenangi beberapa anugerah, antaranya pernah memenangi anugerah pelakon wanita terbaik, anugerah Skrin 2014, dan merupakan kanak-kanak pertama yang memegang anugerah tersebut. Sebab sebelum tahun-tahun sebelumnya, biasanya yang memegang anugerah adalah seorang pelakon wanita dewasa. Tapi untuk tahun tu, anugerah Skrin 2014 pelakon wanita terbaik dipegang oleh dia, yang ketika itu berusia 7 tahun. Namun kemasyhuran Puteri Balqis dalam bidang lakonan terhenti seketika apabila beberapa tahun belakangan ini dia menderita sakit yang sangat serius dan juga mengalami masalah dalam keluarganya. Mungkin saya rasa sebelum ni ada di antara penonton yang menonton Bersamamu, sebab terdapat satu episod dalam rancangan Bersamamu yang menampilkan dia dengan ibunya, Puan Nur Ashikin, yang ketika itu hidup mereka sangat susah. Ya, beberapa tahun kebelakangan ini, saya rasa sekitar antara tahun 2018 hingga 2020, dia berhenti seketika daripada dunia lakonan dan menghadapi beberapa masalah. Antaranya beliau menghidap sakit yang sangat serius dan juga mengalami masalah keluarga lah. Ayah dia menceraikan ibu dia, dan sampai sekarang ayahnya lari entah ke mana. Jadi dalam ketika itu dia hidup sangat susah dan memerlukan bantuan kewangan. Tapi itulah, saya tak sangka yang dia akan masuk Bersamamu. Saya memang tak sangka. First time saya tengok tu macam saya terkejut. Saya rasa terkejut kenapa dia masuk dalam Bersamamu. But then saya faham bahawa itu adalah lumrah kehidupan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Dia ibarat roda sentiasa berputar. Kita takkan sentiasa kekal di satu tempat. So itu sedikit sebanyak kisah hidup Puteri Balqis. So kita terus dengan buku dia. Buku ni merupakan semua puisi yang ditulis, 38 puisi yang ditulis dalam 38 Poems of Puteri Balqis ni adalah tulisannya sendiri. Dan bagi saya agak menarik lah, sebab seorang pelakon
mempunyai minat yang dalam menulis puisi. Akish memang minat menulis puisi. Bagi dia adalah ibarat satu terapi jiwa dia. Dan saya memang suka puisi-puisi dalam ni kerana walaupun perkataannya tidak terlalu bombastik, kataannya ringkas, namun bila dibaca ia syarat dengan makna. Ia mengingatkan saya pada salah seorang penyajak kegemaran saya, iaitu Sapardi Djoko Damono. Seperti yang orang kenal ni, yang Sapardi Djoko Damono merupakan seorang penyajak Indonesia yang amat terkenal. Kata-kata dia agak ringkas, namun sajaknya, penggunaan kata dalam sajaknya agak ringkas tapi penuh dengan makna. Sebagai contoh dalam sajak Aku Ingin, karya beliau, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Perkataan tu saja memang dah cukup puitis. Tak perlulah sampai nak memintal buih jadi pemaidani. Itu lagu ya, memintal buih jadi pemaidani. Tak perlu yang no need. Dia tak memerlukan perkataan bombastik tu. So saya nampak elemen tu ada dalam puisi Puteri Balqis. Ya, puisi dia memang menarik untuk dibaca. So izinkan saya untuk membaca salah satu puisinya. Saya selak buku ni. There must be something sacred about the crows. Every time I see them fly over me, I feel the spirit and strength in me. Black Raven Crow is who I am to you. Dia memang tak panjang sangat pun, 4 baris je, but then namun puisi dia agak ringkas lah, sebab dia membayangkan jiwanya tu berada dalam seekor gagak. Yelah, sebab kita tahu kalau kita tengok gagak kan, dia symbolize diri dia dengan seekor gagak. Dia tengok macam mana gagak tu terbang mengharungi kehidupan yang perlu berliku, kadang-kadang kena halau, kadang-kadang kena tembak. Dan seringkali dalam beberapa budaya luar, gagak dianggap sebagai simbol kejahatan. Tetapi bagi dia kata kat situ, there must be something sacred about crows. Dia kata ada sesuatu yang suci pada diri seekor gagak. So, jadi dia punya perlambangan tu pada saya membuatkan saya sentiasa terfikir. Sebab dia membuatkan saya teringat kepada falsafah kehidupan seekor gagak. Jadi buku ni memang saya rasa saya amat suka. Saya suka membacanya dan memang saya suka baca sehingga kan ada dalam beberapa ketika saya akan tulis balik puisi ni dan letak dalam IG story saya, atau sesekali di Twitter dan juga di Facebook. So puisi dia memang menarik. Memang Akish kalau ada masa senggang, biasanya kalau dia tengah syuting ke atau dia tengah berehat antara ketika syuting, dia akan tulis puisi. Dan kalau tak silap saya, dia akan terbitkan buku puisi keduanya tak lama lagi. Kita tunggu nanti. Kalau anda berminat untuk mengikuti perkembangan dia terkini, anda boleh follow dia di Instagram @moroschild. Nanti saya tulis dekat description dia punya nama Instagram. Dia tak ada Facebook dan tak ada Twitter. Sekarang ni dia di Instagram saja. Jadi saya amat suka dengan buku sajak ni. Kalau daripada 5 saya bagi 3.5 Saya bagi 3.5, antara 3.5 dan 4. Jadi saya nak bacakan satu lagi sajak dia. Relying on compliments was my biggest mistake. The irony is when I put my trust on wrong people and drank the bowl of poison from the hands of a stranger as nectar. Berharap kepada pujian adalah kesilapan saya yang terbesar. Saya rasa perkataannya memang betul, sebab
Sebab kadang-kadang manusia terhanyut dalam pujian sampai dia lupa bahawa itu semua adalah apa yang dia ada, segala bakat yang dikurnia tu adalah datang daripada Tuhan. So ia mengingatkan saya pada kita untuk tidak hanyut sesekali tidak hanyut dalam pujian. Jadi puisi yang dikemukakan Akish dalam buku ni saya rasa memang penuh dengan makna. Dan Akish, saya rasa Akish mungkin antara artis Malaysia yang berbakat menulis buku lah. Sebab kita tahu ada kebanyakan artis di Malaysia ni yang yang ada yang tulis buku, but then buku dia macam, yelah kata orang macam pisang goreng lah, tapi bila buka isi dia tak, hampir tak tahu nak baca apa kan. So pada saya buku ni memang agak menarik. Puisi Akish agak ringkas, sederhana, kataannya agak sederhana tapi padat dengan makna. So kalau anda berminat untuk beli, anda boleh menghubungi pengurus dia, Saudara Faris, atau anda boleh beli di Shopee. Ada jual kat Shopee ni, buku ni ada jual kat Shopee, boleh anda beli kat Shopee. Dan saya amat suka buku puisi ni, dan ia membuatkan saya nak baca berulang kali, banyak kali, yes. Dan saya rasa saya melihat ada potensi dalam diri Akish sebagai seorang penulis puisi, dan saya mungkin akan tengoklah nanti, sebab saya pun ada ramai kawan yang tulis puisi, yang ada di, saya rasa kalau tak silap saya ada ramai kawan yang menerbitkan buku puisi di Caterpillar, main puisi. So mungkin saya boleh ketengahkan bakat Akish di situ dan memberi dorongan kepada dia untuk terus menulis puisi. So itu sahaja untuk hari ini. Jadi kepada semua yang menonton, harap anda mengambil manfaat dan faedah daripada video saya kali ini. Jadi last promo lah, belilah buku ni, sokong dia. Sebab buku ni pun sebelum ni pun dia mencari makan, dia cari sumber pendapatan je dengan jual buku ni. Kalau sesiapa yang pernah ke Kuala Lumpur, anda akan perasan dia dengan ibu dia bawa buku ni jual pada orang-orang warga kota. Kadang-kadang akan nampak dia di Chowkit, kadang-kadang di Pasar Seni, kadang-kadang di Bukit Bintang, kadang-kadang di Jalan Tah. Dia akan pusing, sebelum ni dia akan pusing sekitar situ untuk cari makan dengan menjual buku ni. So jadi anda boleh support Akish, anda boleh sokong dia dengan membeli buku ni. Bacalah buku ni. Saya rasa anda tak akan menyesal dengannya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya mengundur diri terlebih dahulu. So terima kasih kepada siapa yang menonton. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan insyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi selepas raya untuk video yang seterusnya. So this is Adika Amiro signing off.